A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah sama-sama kita berdoa pada Allah SWT agar Allah SWT memberkati hidup kita di dunia dan akhirat, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dalam syurga Allah SWT bersama dengan para anbiya, para syuhada dan para salihin. Sidang penonton sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan bicarakan tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana video-video yang sebelum ini setelah membicarakan tentang mukjizat para rasul dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara dasarnya mukjizat Nabi Muhammad ni boleh dibagikan pada dua jenis, iaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi dia berkaitan hassa yahussu, yang boleh dirasa, yang boleh dikesan. Dan mukjizat hissi ini sama dengan mukjizat-mukjizat yang telah Allah berikan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para rasul Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran, walaqad arsalna min qablika rusulan, sungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul sebelum kamu wahai Rasulullah, wa atainahumul bayyinat, dan kami berikan mereka bayinat ataupun mukjizat, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami berikan kepada mereka kitab-kitab panduan. Para rasul diberikan oleh Allah SWT mukjizat bagi meyakinkan orang ramai tentang kebenaran dakwah yang mereka bawa. Dan mukjizat-mukjizat ini yang Allah berikan kepada para rasul ini terhenti dengan kematian rasul tersebut. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan mukjizat. Namun uniknya mukjizat Nabi Muhammad SAW ini ada dua jenis. Satu mukjizat yang terhenti dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi mukjizat yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad, dan ia berterusan hingga hari kiamat. Secara dasarnya seperti mana yang sebutkan tadi, mukjizat Nabi Muhammad kita boleh bagikan kepada dua jenis, iaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ini adalah sama dengan bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, dan mukjizat ini terhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, mukjizat hissi ialah makanan yang sedikit boleh bertambah menjadi banyak dan boleh dimakan oleh orang ramai. Contohnya dalam persiapan peperangan Khandaq, ketika mana lebih kurang 1000 orang sahabat menggali parit. Dalam keadaan ketika itu panas terik, Abdullah bin Jabir menangis apabila melihat pada perut Nabi Muhammad ada sendalan batu yang menggambarkan Nabi kelaparan. Lalu Abdullah bin Jabir bertanya kepada Rasulullah, dah berapa hari Rasulullah tak makan? Rasulullah menjelaskan dah 3 hari Nabi tak makan. Menangis Abdullah bin Jabir, bagaimana seorang pemimpin agung, seorang Nabi dah 3 hari tak makan, sedangkan ramai umat Islam yang dalam keadaan kenyang. Lalu Abdullah bin Jabir pulang ke rumahnya, bertanya pada isterinya, apakah makanan yang boleh dimasak? Rasulullah dah berapa hari tidak makan. Lalu Abdullah bin Jabir menyiapkan makanan bersama dengan isterinya, disembelih seekor kambing yang kecil, anak kambing yang kecil, dan dibuat roti. Kemudian Abdullah kembali kepada Rasulullah SAW, mengajak beberapa orang datang ke rumah agar dapat menyantap makanan yang dihidangkan, disediakan oleh Abdullah bersama isterinya, cukup untuk 4 hingga 6 orang. Namun terkejut Abdullah apabila Rasulullah berpaling kepada para sahabat dan mengajak para sahabat untuk pergi ke rumah Abdullah, menyatakan bahawa Abdullah telah pun menyediakan makanan untuk kita semua. Sedangkan di kala itu ada lebih kurang 1000 orang sahabat, dan masakan yang dimasak hanya cukup lebih kurang 4-6 orang sahaja. Dalam keadaan kebimbangan, Abdullah bin Jabir pulang ke rumahnya, bertanya pada isterinya apa yang perlu dilakukan. Rasulullah panggil semua sahabat.
Isteri Abdullah bin Jabir menenangkan Abdullah, sekiranya itulah tindakan Nabi. Nabi Maha mengetahui apa, Nabi lebih mengetahui, Rasulullah lebih mengetahui apa yang dilakukan. Sampai di rumah Abdullah, Rasulullah berpesan pada Abdullah biar Rasulullah yang membagikan roti dan Rasulullah yang cedok masakan kambing ini. Dibagi kepada 1,000 orang sahabat, mereka makan sampai kenyang, sedangkan apa yang dimasak oleh Abdullah masih lagi berbaki seperti mana yang dimasak oleh Abdullah dan isterinya. Nak gambarkan ini salah satu mukjizat, di mana makanan yang sedikit cukup untuk orang ramai, lebih dari 1,000 orang yang boleh makan. Yang kedua, mukjizat hissi Nabi Muhammad SAW, daripada cerah jari jemari Nabi Muhammad SAW ini keluar air, di mana air ini dapat memenuhi bekas-bekas para sahabat, sehingga para sahabat yang berada di padang pasir ketika itu dapat memenuhi keperluan mereka bekalan air yang cukup. Air keluar pada celah jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga, makanan daging yang diberikan oleh Zainab bin Harith mengandungi racun untuk meracun Rasulullah SAW. Namun demikian, daging itu boleh bagi tahu Nabi dalamnya ada racun, jangan makan. Ini contoh-contoh mukjizat hissi Nabi Muhammad SAW. Saya tak pergi detail satu persatu, sebab saya nak fokus pada mukjizat yang kedua. Segala mukjizat ini terhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita kaji dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat hissi ini lebih bertujuan untuk membantu Nabi Muhammad dan para sahabat dalam kesusahan, bukan untuk meyakinkan orang ramai tentang kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat hissi ini lebih kurang sama dengan bentuk mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW. Sekiranya tuan-tuan bertemu ataupun menjumpai tongkat Nabi Musa AS, tongkat ini tidak berfungsi seperti mana apa yang berlaku pada Nabi Musa. Boleh berubah menjadi ular, boleh membelah lautan menjadi dua. Sebab mukjizat ni terhenti dengan kewafatan Nabi Musa AS. Kalaupun kita ketukkan tongkat ni di sungai, mana-mana sungai, ia tidak akan terbelah dua. Ia telah pun terhenti dengan wafatnya Nabi Musa AS. Namun demikian, mukjizat kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi iaitu Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir. Selepas Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi yang diutuskan. Jadi beban dakwah ini terpikul di atas pundak umat Islam, di atas bahu umat Islam. Kalaulah para Rasul yang paling mulia, manusia paling mulia di zamannya, manusia yang maksum, yang terjaga daripada dosa, manusia yang paling banyak amalannya, pun Allah berikan mukjizat dalam medan dakwah bagi meyakinkan orang ramai tentang kebenaran dakwah yang mereka bawa. Apakah lagi kita, seorang manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang serba kekurangan, manusia yang serba kelemahan, manusia yang kurang beribadat, manusia yang kurang bertaubat kepada Allah SWT. Kita lebih aula, kita lebih utama untuk mendapat mukjizat. Allah yang menjadikan syariat ini, Allah yang menjadikan Nabi Muhammad Rasul yang terakhir, Allah yang memberikan tanggungjawab umat Nabi Muhammad untuk menyebarkan dakwah ini, mengetahui kita perlukan mukjizat. Lantaran itu Rasulullah SAW mempunyai mukjizat yang kedua, di mana mukjizat ini diwariskan kepada umat Nabi Muhammad, dan mukjizat ini berterusan hinggalah berlakunya kiamat, iaitu mukjizat Al-Quran dan mukjizat hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang pada dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat yang cukup agung yang berterusan hingga hari kiamat. Dalam surah Fussilat ayat 53, Allah SWT berfirman, sanurihim ayatina
fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertuntunkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka bahawa benar Al-Quran ini datang pada Allah SWT. Perkataan sanurihim ini kami akan terus pertontonkan pada manusia menjadi dalil dan bukti yang jelas bahawa mukjizat, fakta-fakta saintifik akan terus terbongkar, fakta-fakta Al-Quran terus terbongkar bersemasa ke semasa untuk membuktikan kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah SWT. Manakala ucapan Nabi Muhammad SAW ini benar datangnya daripada Allah SWT, Allah SWT telah pun jelaskan dalam surah An-Najm ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّوحَى. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dalam pertemuan video akan datang, saya akan jelaskan jenis-jenis mukjizat Al-Quranul Karim. Kemudian kita akan perincikan satu persatu untuk tatapan kita semua. Sekian saja untuk kali ini. Semoga hidup kita mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.